Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani dari World Trade Center. Semalam Kementerian Pendidikan Malaysia sudah mengumumkan bahawa sekolah akan terus ditutup selepas cuti hari raya. Iaitu cuti hari raya akan berlaku dan selepas itu diteruskan dengan 2 minggu lagi dan akan ditambah jika keadaan pandemik COVID-19 yang menyebabkan kluster pendidikan semakin teruk. Ini juga menimbulkan persoalan kerana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia merasakan situasi sekarang masih boleh diuruskan, tidak membimbangkan sangat kerana hanya peratusan yang amat kecil berbanding 5 juta pelajar yang sudah pun ke sekolah, iaitu sekolah rendah dan juga sekolah menengah bermula pada Mac dan juga April lalu, menyebabkan Kementerian Pendidikan amat berhati-hati untuk menutup sekolah yang terlibat ataupun kawasan yang terlibat pada ketika ini. Tetapi bagi setengah-setengah negeri, keputusan sudah pun dibuat bagi sekolah yang ada kes yang dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini menimbulkan persoalan, adakah Kementerian Pendidikan Malaysia hanya memikirkan polisi-polisi jangka masa panjang dan tidak melihat apa yang dihadapi oleh para guru, para pemimpin sekolah, pelajar dan juga ibu bapa pada ketika ini amat gelisah, amat gusar dengan keadaan penularan COVID-19 di kawasan sekolah mereka. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya bersama dengan saudari Melissa Gomez, Teach for Malaysia dan juga pengasas bersama Evolution Enterprise. Selamat malam Melissa, selamat petang. Hai, selamat petang. Thank you so much kerana sudi jemput saya malam ini. Terima kasih Melissa. Pastinya isu pendidikan amat dekat dengan Teach for Malaysia dan di kala pandemik ini juga Teach for Malaysia sentiasa berada di hadapan bersama dengan pimpinan sekolah, bersama dengan guru-guru dan para sukarelawan TFM amat peka dan amat memahami apa yang dilalui oleh pihak sekolah pada ketika ini. Jadi dengan keputusan pihak KPM semalam untuk sedikit sebanyak, walaupun tidak menjawab banyak persoalan yang berlaku pada ketika ini, tetapi reaksi TFM berkaitan dengan pelan tindakan KPM yang amat perlahan berkaitan dengan kluster pendidikan dan juga hanya memikirkan selepas perayaan Aidilfitri. Adakah ini jawapan yang dimahukan oleh pimpinan sekolah ataupun ibu bapa pada ketika ini? Melissa. Yes, mungkin saya jelaskan sedikit dari aspek reaksi ibu bapa ataupun warga pendidik daripada my experience working on the ground. So saya just to clarify, I'm no longer dengan Teach for Malaysia. Saya dengan organisasi saya which is Evolution Enterprise, kita bekerja sama rapat dengan sekolah. So kami sekarang sedang mengendalikan satu projek di Negeri di Negeri Perlis, di mana this is something that we are also working very closely dengan Negeri Perlis, bagaimana kita nak bantu pihak sekolah, terutamanya pemimpin sekolah untuk mengatasi krisis ini bersesuaian dengan konteks sekolah mereka. So sebelum saya deep dive, how bagaimana persepsi warga pendidik dan juga ibu bapa, mungkin saya jelas sedikit what is the first reaction. Reaksi awal selepas pihak kementerian make a pengumuman bahawa sekolah akan ditutup ataupun PDPR akan berlangsung, kita lihat kepada kumpulan ibu bapa terlebih dahulu. I think pemerhatian kami in this pada waktu at night dia diumumkan, and then after that selepas ini kita lihat reaksi ibu bapa pada pagi ini, is that reaksi yang utama sekali di kedua-dua pihak, ibu bapa dan juga warga pendidik, is that keliru. They are very confused because sekejap kita buka sekolah and then after that kita baru saja habis MCO di mana sekolah ditutup, and then after that sekarang sekolah dibuka and then sekarang kita kena tutup sekolah lagi. And kebanyakan ibu bapa yang kami contact is that they feel very confused, and at the same time mereka juga berasa ada perasaan yang tidak berpuas hati. And the thing is that because kita ada case yang different, different state, different situasi. Ada negeri yang mana kesnya sangat tinggi, ada negeri seperti di Negeri Perlis tak ada pula kes baru tetapi terpaksa ditutup. So this is
something yang menimbulkan kekeliruan. Di kalangan warga pendidik pula mereka berasa kita di bahagian guru dan juga warga sekolah, kami dah cuba yang terbaik untuk nak to follow the SOP di sekolah. And mereka dah cuba yang terbaik, and namun masih ada kes-kes yang meningkat, kes kluster baru ataupun kes baru di sekolah. So persoalan yang mereka tertanya-tanya, adakah kes yang baru ini timbul because of negligence di pihak sekolah ataupun because ini sesuatu isu komuniti yang sudah berwujud selepas kerajaan telah meluluskan sektor ekonomi untuk buka kapasiti penuh untuk beroperasi. Kapasiti penuh untuk beroperasi. So the question is, adakah because pihak sekolah tidak ikut ataupun pihak sekolah the negligence daripada guru-guru dan juga pihak pentadbir, ataupun because this is already an issue community yang wujud hasil daripada pembukaan sektor pekerjaan dan sektor ekonomi secara kapasiti penuh. So these are things yang kita kena pihak KPM harus teliti sebelum actually melaksanakan satu tindakan yang drastik, iaitu menutup sekolah. Balik pada persoalan sama ada sekolah diberi autonomi untuk membuat keputusan. Pada masa kini, I think kita dah tahu this is a one size fits for all solution. Memang there is no power in terms the school. Pihak sekolah memang tidak ada kuasa lah untuk membuat keputusan sama ada nak tutup ataupun nak buat penggiliran ataupun nak buka semula, nak jalankan PDPC secara bersemuka. So that's the situasi yang kita lihat, di mana pihak ibu bapa dan juga warga pendidik berasa sangat keliru, dan pada masa yang sama ada juga berasa tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dimaklumkan oleh pihak kementerian malam semalam. Melissa, dari angka yang kita lihat dan juga reaksi segera warga pendidikan dan ibu bapa semalam berkaitan dengan arahan terbaru KPM ini, mereka keliru, mereka sangsi dan mereka macam tidak dapat membuat keputusan yang tepat pada ketika ini. Tetapi dari angka, kita tidak boleh menipu dengan angka. Kalau kita lihat sepanjang tahun lalu ketika kita melalui MCO, PKP dan sebagainya, angka kerana kebanyakan masa adalah ditutup, sekolah ditutup. Tidak banyak kes berkaitan dengan kluster pendidikan, hanya dicatatkan pada 2020 sekitar 8,369 kes saja yang positif. Tetapi selepas 4 bulan kita memasuki 2021 dan kalau kita lebih fokus bermula pada Mac dan juga April sekolah dibuka secara penuh, kita sudah mencatatkan lebih daripada 23,779 kes kluster pendidikan yang melibatkan anak-anak sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi ini satu perkara yang serius. Ini angka yang amat tinggi kalau kita nak bandingkan pada tahun lalu. Jadi anggapan ataupun persepsi yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan semalam, ini satu nisbah yang amat kecil berbanding nisbah besar jumlah pelajar dan juga warga sekolah yang berjuta, hampir 5 juta di seluruh negara, tidak membimbangkan ketika ini. Jadi apa reaksi Melissa dan juga apabila berada di lapangan berinteraksi dengan pimpinan sekolah dan para guru, adakah ini sebenarnya yang amat digusarkan oleh mereka? Okey, yang pertama sekali sebelum kita nak katakan memang angka di kluster sekolah agak tinggi. Tapi yang paling penting ialah kita kena teliti nombor-nombor ini. Adakah nombor-nombor ini seperti yang saya katakan tadi, adakah nombor ini datang disebabkan KPM tidak melaksanakan SOP yang mencukupi ataupun pihak guru dan juga pihak pentadbir tidak mematuhi kepada SOP. So that is the first thing yang kita kena teliti. Nah, kalau kita lihat secara statistiknya, I think based on laporan yang kita lihat, about 4.8% daripada keseluruhan kluster ataupun 2.07% comes from daripada sektor pendidikan. So that is something yang kita kena lihat. Adakah figure ini because of the negligence of the teachers and also the school leaders dalam sekolah, ataupun because this is already an issue community that is yang telah pun berleluasa disebabkan sektor ekonomi telah buka pada kapasiti penuh. Now if you look at the situation, okay, sebelum sektor ekonomi buka, kes baru yang saya lihat pada 31st March, this is case baru, case positif baru is about, pada as of 31st March is about 1,133. Now this is based on the data yang kita lihat di webpage KKM. Okay, kemudian
sebulan kemudian kita lihat bahawa bila sektor ekonomi dibuka pada kapasiti penuh, that's where the figures ataupun nombor-nombor kes baru ini meningkat more than 50%. And at yesterday kita ada lihat kes sebanyak more than 2,000 over new cases yang telah dilaporkan. So we have to analyse the situation. The children ataupun pelajar yang di sekolah yang dapat kes COVID-19 ini, is it because mereka dapat di sekolah ataupun because they are getting out from the community? Now, if they are getting out from the community, therefore, kalau nak tutup sekolah, it is not the solution. Penutupan that is not the solution, because we have to analyse the situation secara on the big picture. You cannot just say, figures in kluster pendidikan is sangat tinggi, therefore you are reactive towards the situation, you tutup the sekolah. Now, that is not a long-term solution. So, therefore, Kementerian dan juga pihak KKM have to look at the situation secara keseluruhan dan lihat, actually the case yang meningkat ini is not just because of the schools, but it's generally because it's coming from the community, and therefore closing the schools mungkin bukan satu solusi or the one and only solusi yang kita perlu terapkan pada yang kita perlu guna pada keadaan sekarang. So to answer that question, I really think yang pihak Kementerian Kesihatan and KPM must sit down together and analyse the situation. Where is the root cause? Mana akar rumpi sebenarnya data-data ini datang sebelum kita mengambil keputusan untuk tutup sekolah, because penutupan sekolah membawa impak yang sangat negatif kepada murid-murid. I think we have learned. Kita dah berada dalam pandemik ini hampir 2 tahun, and we know that PDPR cannot work as effective. Hakikatnya PDPR punya impact is not as effective as PDPC bersemuka. And as long and until you do PDPR, kita akan berhadapan dengan risiko learning loss. So I think pihak kementerian, apa yang saya risau ialah, adakah pihak kementerian sama ada Kesihatan Malaysia, KKM dan juga KPM melihat situasi ini secara keseluruhan sebelum mereka mengambil tindakan untuk menutup sekolah. Ini yang paling pihak ibu bapa ataupun warga pendidik, and also I think the general public is also concerned. Are we looking at the situation on the big picture, or kita hanya zoom in, sebab sekolah ada kes yang tinggi, kita tutup sekolah. Now that is just a short term solution yang kita perlu berhati-hati kalau kita nak gunakannya. Sekolah hanya baru saja sesi bermula, iaitu pada Mac dan juga April bagi sekolah menengah. Dan saya rasa majoriti warga pendidik dan juga pelajar begitu seronok selepas setahun mereka, berbulan-bulan mereka terperap di rumah dengan PDPR, walau apa pun cara yang dilakukan oleh para guru. Tetapi untuk memberi keadilan kepada pelajar dan juga warga sekolah, adakah KPM wajar membuka sedikit autonomi kepada sekolah, wilayah ataupun negeri yang melihat daripada data dan juga sains daripada KKM, mereka boleh membuat keputusan membuka sekolah tetapi dengan SOP yang ketat, dalam masa yang sama melaksanakan cadangan-cadangan yang ramai pakar pendidikan sudah pun ajukan sebelum sekolah dibuka. Antaranya iaitu sistem hybrid, sistem penggiliran, mengurangkan waktu berada di sekolah, mengurangkan subjek-subjek yang perlu diajar di sekolah. Pandangan Melissa tentang ini, apakah tidak boleh dilakukan oleh KPM? I totally agree dengan with you bahawa there needs to be an autonomy given to the school, di mana pihak sekolah, pihak PTD di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri untuk mengambil keputusan. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, there is no one size fits for all solution. Nah, sebagaimana yang kita lihat juga di statistically in Perlis, I'm working in Perlis for example, and there is di mana permajaan kami, I think based on data pun dia tak ada kes baru. This is the only state yang tak ada kes baru. Tetapi mereka juga terpaksa tutup sekolah atas arahan kementerian. So of course ramai ibu bapa yang tertanya-tanya mengapa perlu kita, anak kita tak boleh hantar anak kepada sekolah memandangkan, kita tak ada kes yang begitu tinggi. So there needs to be an autonomy. But saya juga nak highlight di sini, when it comes autonomy, kita perlu, when it comes to autonomy, pihak pentadbir sekolah ataupun pemimpin sekolah dan pihak PPD juga harus dilatih untuk menggunakan autonomi tersebut dengan betul. And for that, in order to keep that power of autonomy control
and di mana ada check and balance dalam dari segi penguasaan autonomi tersebut, I would strongly encourage di mana cadangkan di mana di sinilah peranan ibu bapa ataupun menerusi PIBG memainkan peranan yang sangat penting. And I think this is where di mana kita harus pertingkatkan lagi the PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru dalam pembuatan keputusan. So autonomi di sini tak bermaksud keputusan hanya boleh dibuat di antara pihak pemimpin sekolah dan juga dengan pegawai pendidikan di peringkat daerah dan negeri. But I think the most important stakeholder ataupun pemegang taruh yang harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan ini is also the ibu bapa. And I think it is a very fantastic idea. It's a good idea di mana kita nak buat penggiliran ataupun kita nak buat what we call blended learning dan sebagainya. But it's very important that kita ambil pandangan daripada ibu bapa, because at the end of the day, sama ada you buat PDPC, you buat PDPR, PDPC bersemuka, you buat PDPR ataupun penggiliran, golongan yang akan mainkan peranan paling penting to send the children to school, to get involved in the learning, ialah pihak ibu bapa. And di sini saya lihat, I think what is very different situasi sekarang berbanding dengan the MCO 2.0, iaitu pada bulan awal tahun ini di mana kita tutup sekolah, ialah yang paling berbeza penutupan sekolah pada masa ini ialah di mana ibu bapa tidak ada lagi kelonggaran untuk work from home. Because we see that sektor ekonomi telah dibuka pada kapasiti penuh, means to say that parents are out of work, but at the same time, the children anak-anak mereka pula ada di rumah belajar. So di sini adalah perbezaan di antara penutupan sekolah pada masa ini dengan penutupan sekolah pada awal tahun ini. So because parents are not here, they are not involved, this time parents tak ada kelonggaran untuk work from home, this is the time di mana autonomi juga harus melibatkan ibu bapa selain daripada the school leaders dan juga pegawai-pegawai di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. So I totally agree with you, autonomy must be given, but I also suggest that the autonomy must be extended, have to be extended to include untuk melibatkan juga para ibu bapa dalam pembuatan keputusan moving forward. Penutupan sekolah dengan tempoh yang lama sudah pun dibuktikan di seluruh dunia, termasuk juga Malaysia, akan menyebabkan banyak komplikasi, banyak kesan berganda kepada para pelajar. Kita belum cerita pasal kelompok yang paling bawah, mereka akan tercicir. Kelompok yang pertengahan, mereka akan jatuh kepada kelompok yang lemah. Mereka yang berada di arus yang lebih laju, mereka akan berada di kelompok pertengahan. Jadi untuk berlaku adil, sebulan akan datang akan cuti sekolah dan juga penutupan sekolah akibat COVID. Apa persiapan KPM dan juga pimpinan sekolah untuk memastikan PDPR kali ini berbeza? Kalau autonomi itu tidak dapatlah dilakukan, kita menganggap begitulah kerana kita tahu birokrasi KPM yang agak sukar mengubah polisi-polisi yang sedia ada. Kita menganggap sekolah akan tutup selama sebulan. Kalau itu diungkapkan semalam oleh Menteri Pendidikan, Menteri Kanan. Jadi apa persiapan KPM? Mudah mereka mengatakan terpulang pada sekolah, terpulang pada guru, bersesuaian dengan sekolah, bersesuaian dengan pelajar yang mereka ada. Itu kreativiti guru, kreativiti sekolah. Tetapi persiapan juga perlu dilaksanakan untuk memberi keadilan kepada guru, kepada para pelajar dan juga ibu bapa yang sudah pun mula ke tempat kerja. Mereka tidak lagi duduk di rumah sekarang. Melissa. I think secara sejujurnya lah, kalau saya observe pengumuman yang dibuat oleh kementerian, I think persiapan baru, kalau nak katakan persiapan baru ataupun persiapan tambahan, I don't think there is any new persiapan yang akan yang telah disediakan ataupun akan dilaksanakan. So it will be based, ia akan berdasarkan kepada TV pendidikan sedia ada yang telah pun pihak KPM sediakan beberapa bulan lepas. Ia akan gunakan garis panduan PDPR 2.0 yang pihak KPM telah gariskan
kepada ibu bapa dan juga guru-guru, sekiranya berlaku. So, berlakunya penutupan semula sekolah. So, kalau nak katakan persiapan baru, I really don't think there is any new preparation lah. Maksudnya dia akan berbalik kepada persiapan yang telah pun KPM telah hasilkan pada awal tahun ini apabila sekolah ditutup. And that is why saya katakan this is very, very dangerous. Okay, because like it or not, if you do PDPR ini, like it or not, hakikatnya ialah there will be learning loss. You cannot, mustahil untuk kita nak kata 100% murid di seluruh Malaysia akan dapat mengikuti pembelajaran. And PDPR ialah satu kaedah yang dapat, memulihkan pembelajaran. Now, to me, in my personal opinion, that will never happen. In last year, just to share with you, dalam kajian kami yang kami undertake di Evolution Enterprise semasa sekolah ditutup, bila hampir 2,083 pelajar yang kami kaji mengambil survey, more than 50% ataupun 1,000 lebih pelajar indicated menunjukkan bahawa mereka berasa amat tertekan semasa belajar secara online. Faktor utama ialah yang pertama, kalau belajar online, mereka berasa sangat susah nak tanya soalan, nak ikut silibus. Yang kedua, of course, masalah internet. Okay. Yang kedua ialah kita lihat pelajar, especially pelajar sekolah rendah yang berumur 7 hingga 9 tahun. Nah, pada umur ini, mereka berada di tahap di mana they are ready to learn about language. Mereka pada tahap nak menguasai kemahiran numerasi dan literasi. Mereka berada di tahap di mana mereka nak bersosial, dia nak berinteraksi, because this is where they are testing their social skills boundary. This is also an age pada umur mereka di mana mereka gemar bermain, whether it's games, puzzle dan sebagainya. So bayangkan, imagine, walaupun kita dah ada persediaan PDPR yang kita laksanakan pada awal tahun ini, dan kalau kita tak ambil kira kekangan pelajar sekolah menengah yang tertekan belajar online dan keperluan pelajar sekolah rendah yang at this stage is growing, the impact ke atas generasi kita ini is going to be, I don't know what to say, I cannot even imagine. It's going to be so, kita akan macam bawa kita punya pelajar ke kita macam bawa mereka back. You take them instead of forward to learning, but you are bringing them backward. So as much as kita kata PDPR ialah satu solusi kepada penutupan sekolah, tapi hakikatnya impact ke atas murid ini 1 bulan tak kembali ke sekolah, we are really, affecting the development of the children from di sekolah rendah dan juga the development of the pelajar di sekolah menengah. So kalau nak katakan what is my opinion, whether there are new initiative, apakah persediaan baru, pada pemerhatian saya, I don't think there is any new observation, there is no new preparation. But what I'm really concerned, as I said, penutupan selama 1 bulan ini akan membawa kesan yang sangat negatif kepada kedua-dua kumpulan, pelajar sekolah menengah dan juga pelajar sekolah rendah. Melissa, mungkin akhir sekali soalan saya. Adakah kewajaran KPM menimbangkan satu solusi lagi? Selain menutup secara total selama sebulan ini, mengapa tidak membuat satu kajian risiko bahawa bagi sekolah-sekolah yang mungkin kes yang agak minimal dan kes komuniti yang agak minimal, mereka memberi ruang kepada pihak sekolah untuk melakukan penggiliran. Misalnya bagi kelas-kelas yang penting, anak-anak kelas peperiksaan besar, SPM, UPSR ataupun PT3, ataupun mereka yang amat tercicir, langsung tidak ada gadget, tidak ada akses internet, mereka boleh datang ke sekolah dengan SOP yang ketat, dengan penggiliran, dengan jumlah yang memadai, boleh dikawal oleh pihak sekolah. Adakah itu yang terbaik sebenarnya daripada menutup terus sekolah selama sebulan atau lebih dari itu? Melissa. Yes. Pertama sekali, I rasa KPM kena have to accept the fact that wabak COVID-19 ini akan bersama dengan kita untuk tempoh masa yang panjang. So persoalan ialah, adakah
Bila kes naik, kita tutup sekolah, kes turun, and then kita buka sekolah. Is that the strategy that KPM nak main untuk sepanjang wabak COVID-19 ini berada? Yang kedua, bila kita kata ada pelbagai strategi untuk kita sama ada penggiliran, few options yang kita nak buka untuk sekolah. As I said, yang paling penting, I think at this juncture, pada masa sekarang ini ialah satu inisiatif ataupun satu tindakan baru yang mungkin KPM buat, yang boleh dicarangkan kepada kementerian, which I hope that they will do, ialah untuk mewujudkan satu kumpulan think tank di peringkat sekolah yang melibatkan ibu bapa. I think kalau kita observe from tahun lepas sampai tahun ini, penglibatan ibu bapa agak minimal, and saya rasa this dalam membuat keputusan, I think this is an area that KPM harus lihat secara teliti bagaimana kita nak, kalau wabak ini akan berlangsung dengan dalam keadaan jangka masa yang panjang, bagaimana ibu bapa, that is the main stakeholder yang menjaga keselamatan murid-murid ini, harus dilibatkan dalam membuat keputusan. And then kita kena berbincang, just to share with you satu projek yang kami laksanakan di Perlis, di mana kita melibatkan ibu bapa dalam membuat keputusan, because one of the data yang ibu bapa kata ialah mereka rasa bila tutup sekolah, anak-anak mereka yang tidak boleh membaca is the one that is most affected. And therefore, mereka kena bekerjasama dengan pihak sekolah dan juga pihak negeri bagaimana mereka nak menutup ataupun menyelesaikan untuk selesaikan isu ini. So I think before kita nak kata penggiliran dan sebagainya, kita kena libatkan ibu bapa pada peringkat ini supaya satu solusi yang holistik dapat kita hasilkan untuk membantu anak-anak kita dalam jangka masa panjang ini. And then kita akan assess sama ada penggiliran ini sesuatu yang sesuai ataupun tidak di sekolah ini. And sama ada, dan kita boleh lihat jika tak ada kes baru, adakah ibu bapa dan pihak sekolah berasa ia satu keputusan yang betul untuk buka sekolah dengan menggunakan kaedah penggiliran ataupun kaedah PBPC bersemuka secara 100%. So I think that kind of intervention has to happen. And in fact, dalam kita punya plan Malaysian Education Blueprint, dia juga outline penglibatan ibu bapa dalam membuat keputusan sekolah berkaitan dengan pembelajaran murid dan juga pengurusan sekolah. So this is the perfect opportunity untuk pihak kementerian to actually implement some of the things that are in the education blueprint dalam situasi sekarang. Tak payah kita nak lihat blueprint ini 2025 baru kita nak laksanakan. As it is right now, there is a situation, there is a need, and this is where your solution yang kita dah ada dalam blueprint tersebut boleh digunakan, boleh dipraktikkan pada keadaan sekarang. Terima kasih Melissa. Kita belum cerita tentang peperiksaan besar. Adakah wajar KPM membuat pengumuman lebih awal sama ada peperiksaan ini berlangsung ataupun tidak? Untuk berlaku adil, saya rasa pendidikan itulah yang paling krusial, yang paling penting untuk diberikan seadil mungkin kepada semua warga, kepada anak-anak kita. Peperiksaan kita boleh tolak kemudian, tetapi pastinya ini juga menjadi concern ibu bapa, para guru dan juga pelajar yang sedang menduduki kelas-kelas peperiksaan besar pada tahun ini. Apa yang berlaku pada tahun 2020 menjadi pengajaran besar bahawa keputusan di akhir ataupun keputusan last minute itu amat membebankan pada pihak semua apabila ingin menduduki peperiksaan besar. Terima kasih Melissa Gomez, pengasas bersama Evolution Enterprise dan juga seorang sukarelawan yang hebat dalam bidang pendidikan. Terus melakukan kerja-kerja baik dengan warga pendidikan Melissa. All the best dengan rakan-rakan di Perlis dan juga di Selangor. Kita harap dapat berkongsi lebih banyak feedback dan juga data-data yang dikongsikan oleh Evolution untuk kita kongsikan bersama masyarakat Malaysia di luar sana. Sekian, kita jumpa lagi. Terima kasih Melissa.